welcome back to my channel. So hari ni aku nak cerita satu lagi cerita dengan korang, tapi tajuk hari ni agak kejam sebab dia adalah berkaitan dengan cannibalism, iaitu manusia makan manusia yang lain. So aku tak tahulah sebenarnya benda ni jadi in real life, tapi selepas aku baca, sebenarnya banyak juga kes jenayah yang jadi dekat dunia ni, okey, melibatkan cannibalism. Contoh dia, selepas diorang bunuh mangsa diorang, pembunuh ni akan makan daging dan juga organ dalaman mangsa yang dibunuh tadi tu. And hari ni aku nak cerita salah satu kes jenayah yang melibatkan orang makan orang. Jom. So pada tahun 2012, pihak polis di Toronto sebenarnya telah menerima satu panggilan telefon daripada pihak Interpol. So Interpol ni, kalau korang tahu, dia macam satu pasukan polis antarabangsa di mana biasanya diorang ni ditugaskan untuk menyelesaikan kes jenayah di antara dua negara. So Interpol telefon pihak polis di Toronto untuk bagi satu update tentang satu jenayah yang amat aneh dan juga mengerikan, di mana dikatakan pada waktu berkenaan di Toronto tu sendiri ada satu individu cannibal. Okey, cannibal ni merujuk kepada orang yang makan daging ataupun organ dalaman manusia lain. So masa tu kes ni sangat kecoh sebab kalau ada cannibal, bermaksud dekat kawasan sekitar tu akan ada kes pembunuhan secara bersiri. Masa tu dikatakan pihak Interpol tahu tentang kewujudan cannibal ni adalah melalui salah seorang rakyat Switzerland, okey, yang waktu terluang dia habiskan masa untuk pergi ke website yang pelik-pelik ni. Okey, lelaki biasa normal, and then one day dia decide untuk join satu website tentang fantasy cannibal ataupun fantasy orang makan orang. Dan dekat website tu, lelaki Switzerland ni tadi telah berkenalan, okey, dan berboraklah dengan seorang lagi lelaki daripada Toronto. So lelaki di Toronto ni telah mengaku dan berkongsi gambar tentang kes pembunuhan yang telah dia sendiri buat dan juga apa yang dia telah buat dengan mangsa dia tu, iaitu dia telah makan daging dan organ dalaman mangsa dia. So maklumat yang diberikan oleh Interpol ni sebenarnya telah menimbulkan kekecohan yang sangat teruk di kalangan pihak polis di Toronto. Sebab basically diorang jadi suspicious lah, diorang ada dekat situ tapi tak ada orang report, tak ada orang bagi tahu apa-apa. Tapi mereka still proceed untuk siasat kes tentang cannibal ni. So apa yang diorang buat adalah berdasarkan gambar yang diprovide oleh lelaki Switzerland tadi kepada pihak Interpol. Okey, mereka sketch semulalah gambar mangsa tu, okey, dan advertise sebagai missing person ataupun sebagai kes orang hilang. Okey, so selepas dia dah advertise sebagai kes orang hilang, sebenarnya ada individu yang tampil bagi tahu kepada pihak polis di Toronto bahawa mereka sebenarnya kenal dengan mangsa dan sebenarnya mangsa dah hilang dah lama dah. Apa yang diorang tak tahu sebenarnya adalah bukan seorang sahaja yang hilang, okey, tapi ada beberapa kes kehilangan lain yang berkait rapat dengan kes kehilangan dan juga cannibal ni tadi. Okey, so lelaki yang pertama hilang adalah Skandar. Skandar ni adalah seorang imigran daripada Sri Lanka. So Skandar ni dikatakan tiba-tiba hilang je satu hari tu. Dan orang yang kedua hilang adalah Abdul Basir, pun sama, tiba-tiba juga hilang selepas tu. Orang tak tahu mana dia pergi. Dan tahun yang sama ada seorang lagi lelaki yang hilang, yang ketiga, iaitu Majid. So sekarang dah ada 3 orang lelaki hilang, Skandar, Abdul Basir dan Majid. Tak dapat dinafikan bahawa masa tu kes ni sangatlah aneh. Okey, disebabkan ketiga-tiga kehilangan ni mempunyai persamaan, beberapa persamaan lah yang korang sendiri boleh tengok. Yang pertama, okey, ketiga-tiga kes ni melibatkan lelaki imigran yang berkulit gelap. Okey, dan yang kedua adalah ketiga-tiga mangsa
kali terakhir dilihat sebelum mereka hilang, okey, di kawasan yang lebih kurang dekat je, beberapa blok je antara satu sama lain. So basically masa tu orang kampung dah syak dan suspect something telah berlaku, tapi disebabkan lelaki-lelaki ni adalah imigran, so masa tu pihak polis macam tak ambil kisah dan tak ambil peduli sangat lah tentang kes kehilangan mereka ni, sampailah keluarnya sketching tadi tu. Lepas ketiga-tiga lelaki ni dah hilang, barulah sebenarnya pihak polis di Toronto ni dapat panggilan telefon daripada pihak Interpol berkenaan dengan kes cannibal tadi tu. So, apa yang polis ni buat next adalah nak siasat punya pasal. Pihak polis di Toronto ni telah fly ke Switzerland dan berjumpa dengan lelaki yang buat report tu lah, bernama James Burton. Okay, so James Burton ni sebenarnya provide all the information dan conversation dia dengan lelaki Toronto tu, semua gambar, exchange, apa yang diorang share. So semuanya diorang provide kepada pihak polis di Toronto. So pihak polis di Toronto masa tu cubalah nak jejak siapa lelaki yang berada di sebalik tu, yang di dalam talian tu, dan cubalah untuk check sama ada lelaki ni ada kaitan atau tak dengan kehilangan tadi ni. So check berdasarkan maklumat yang diprovide oleh lelaki Switzerland tadi, pihak polis Toronto sebenarnya dapatlah track siapa sebenarnya lelaki Toronto yang dimaksudkan dalam talian tu. Okay, so diorang dapat tahu bahawa lelaki dalam talian tu adalah seorang lelaki berkulit putih, normal, tapi lelaki tu adalah seorang lelaki tua berumur 65 tahun. So apa yang diorang buat berikutnya adalah pihak polis teruslah dapatkan warrant dan juga arahan daripada pihak mahkamah untuk pergi menyelongkar dan menyelidiklah rumah ni, basically macam suspek lah. So masa polis selongkar rumah dia dan juga kereta dia, polis tak jumpa apa-apa bukti yang mengaitkan dengan kehilangan ataupun cannibal. So pihak polis sebenarnya tak ada bukti pun untuk mengaitkan lelaki berkulit putih ni tadi dengan kes kehilangan yang 3 orang ni tadi. So basically polis dah stuck dekat situ untuk dapatkan lebih banyak petunjuk untuk bantu diorang menyelesaikan isu ni. Okey, kes ni pihak polis decide untuk pergi ke rumah ketiga-tiga lelaki ni untuk check lah barangan peribadi dia, untuk check dengan siapa dia orang berjumpa, macam tu lah, basically meneruskan siasatan. And then tak ada benda yang aneh pun yang dijumpai dekat kawasan rumah dia. Tak ada kesan pergelutan, tak ada kesan darah, semuanya normal je. So pihak polis buntu untuk tahu apa yang mengaitkan ketiga-tiga kes ni sebenarnya, apa yang jadi. Selepas dirumuskan segala apa yang diorang jumpa dekat kawasan rumah ketiga-tiga mangsa ni tadi, pihak polis perasan satu lagi persamaan lain, di mana dalam telefon seorang lelaki tu, okey, ada satu email yang dihantar kepada mangsa daripada silverfox51@hotmail.com. Dan lelaki yang kedua, di mana polis menjumpai sebuah buku di atas meja dalam rumah dia. Okey, dekat dalam buku tu ada tulis email silverfox51@hotmail.com. So pihak polis sebenarnya masa tu dah dapat agak bahawa kedua-dua mangsa ni persamaan dia adalah lelaki Silver Fox ni. Tapi siapa lelaki Silver Fox ni? Kenapa dia kenal kedua-dua mangsa? Macam tu. Bruce McArthur. Okay, so Bruce ni sebenarnya adalah lelaki tadi, okay, yang bercakap dengan lelaki di Switzerland tadi. Okay, tapi sebenarnya masih tak ada bukti lah, masih tak ada bukti kukuh untuk polis sabitkan kesalahan. Jadi polis panggil Bruce, okay, untuk datang ke balai untuk jawab beberapa soalan lah, untuk disoal siasat. Dan sepanjang soal siasat tu, pihak polis mengatakan bahawa Bruce ni adalah seorang lelaki yang baik, yang jujur, yang sangat senang memberi kerjasama dan merupakan seorang rakyat contoh.
So siapa Bruce McArthur yang polis cakap baik sangat ni? Okay, so Bruce McArthur ni sebenarnya adalah seorang lelaki yang dilahirkan di kawasan Toronto tu sendiri dan dibesarkan di situ. Okay, ayah kepada Bruce ni adalah seorang yang sangat abusive. Tapi Bruce ni membesar dalam keadaan keluarga yang sangat-sangat strict lah, sangat-sangat religious. Okay, Bruce ni memang dikenali dengan orang di sekitar tu disebabkan dia memang dah duduk lama dekat situ dan membesar dekat situ. So dalam proses dia membesar, Bruce sebenarnya realise yang Bruce ni sebenarnya adalah seorang gay. Okay, tapi disebabkan keluarga dia sangat strict, masa dia dekat high school, Bruce decide untuk ada girlfriend, and then dia berkahwin dan mendapat beberapa orang anak lah daripada perkahwinan tu. Hidup Bruce ni boleh dikatakan baik dan normal sebab Bruce ni mempunyai sebuah perniagaan sendiri di dalam bidang landscaping, di mana Bruce ni selalu mengambil upah untuk menyelenggara laman, untuk potong rumput, macam tu lah. So Bruce ni selepas dia dah agak tua, dah agak berusia, sebenarnya baru Bruce ni realise lah, sedar sebenarnya perasaan dia terhadap lelaki tu tak pernah berubah. And then dia rasa macam selama ni dia hidup dalam kepura-puraan. Okay, so pihak polis pun tanyalah kenapa, macam mana Bruce ni boleh kenal dengan kedua-dua lelaki ni. So apa yang Bruce bagi tahu adalah kedua-dua lelaki ni pernah bekerja dengan Bruce sekejap sementara, okay, sebelum kedua-duanya berhenti. Seorang berhenti dan seorang diberhentikan. Dan polis continue siasat berkenaan dengan Bruce ni, and then polis realise sebenarnya beberapa tahun sebelum tu Bruce ni ada masalah dengan perasaan dia terhadap lelaki. So basically Bruce menjalinkan beberapa hubungan dengan lelaki sebelum orang ramai datang dan memberitahu kepada isterinya. So instead of Bruce marah kepada orang yang kantoikan dia tu, Bruce masa tu ada perasaan marah terhadap lelaki gay ataupun golongan gay. Tapi disebabkan itu adalah bukan motif dan polis rasa Bruce ni seorang lelaki yang baik, warga negara yang jujur, tak ada sebab lah untuk pihak polis meneruskan siasatan kehadap Bruce dan juga cek lagi lah apa yang jadi dengan Bruce ni. Pihak polis sebenarnya juga tahu bahawa Bruce ni tinggal di kawasan apartmen. Okay, so untuk menjalankan perniagaan landscaping tu dia memerlukan banyak peralatan yang besar. Okay, pihak polis tahu sebenarnya bahawa Bruce ni pergi dan berjumpa dengan seorang kawan dia yang bernama Karen. Okay, Karen ni mempunyai sebuah garaj dua kereta yang sebenarnya dia tak pakai lah, dia tak park kereta dia dekat situ. So garaj tu kosong. So Bruce decide untuk tumpang lah letak barang dekat garaj kereta Karen, and berjanji sebagai ganti Bruce akan uruskan laman rumah Karen secara percuma. Okay, sejak daripada hari tu sebenarnya bisnes Bruce ni sangatlah bagus. Bruce ni ada beratus-ratus customer, beratus-ratus staff yang bantu dia dengan bisnes dia. Dan di waktu lapang, Bruce ni sebenarnya menghabiskan masa dia untuk membuat aktiviti-aktiviti community untuk masyarakat setempat dia lah. So basically salah satu aktiviti kegemaran Bruce adalah menjadi Santa Claus di salah sebuah shopping mall yang berada berdekatan dengan rumah dia. Itu salah satu sebab kenapa pihak polis rasa macam tak ada sebab pun untuk mencurigai Bruce ni. Dia adalah seorang rakyat yang baik lah. Okay, so apa yang polis buat selepas tu adalah polis just continue untuk mencari petunjuk di tempat lain. Tapi lepas tu macam tak ada update pun selama beberapa tahun. Tak ada kes kehilangan, tak ada bukti baru, tak ada penemuan. So polis stuck dekat situ, tak boleh nak buat apa-apa. Tak lama lepas tu 4 lagi lelaki hilang. Okay, 3 daripada lelaki tu adalah imigran juga. Okay, dan lelaki yang keempat adalah seorang warga negara Kanada yang bernama Dean.
Okay, and then teruslah sampai ke bulan Jun tahun 2017, di mana seorang lagi lelaki, okay, yang bernama Andrew dilaporkan hilang. So Andrew ni adalah orang yang agak terkenal dekat komuniti kawasan perumahan dia tu. So bila Andrew hilang, masyarakat setempat decide untuk melancarkan operasi pencarian secara besar-besaran. So itu satu lagi put a pressure dekat pihak polis, memberi tekanan dekat pihak polis untuk meneruskan siasatan kes-kes kehilangan ni. So sekarang ni total kehilangan dah ada 9 orang. Untuk dapatkan petunjuk baru, pihak polis decide untuk pergi ke rumah Andrew untuk membuat sedikit siasatan. Dan dekat rumah Andrew, pihak polis sebenarnya jumpa sebuah kalender di mana Andrew ada tulis pada tarikh yang kehilangan dia tu, okey, bahawa dia sepatutnya berjumpa dengan seorang lelaki bernama Bruce. Okay, so pihak polis decide untuk teruskan siasatan kes ni umpama macam diorang ni tak pernah kenal mana-mana Bruce lah sebelum ni. Okay, sebab Bruce yang tadi tu tak ada sebab untuk dicurigai. So pihak polis start semulalah siasatan dia. Pihak polis decide untuk pergi dekat kawasan sekitar rumah Andrew dan tengok CCTV, dan dirakam oleh CCTV di kawasan tersebut bahawa Andrew telah menaiki sebuah kenderaan bermodel lama berwarna merah. Pihak polis telah membawa lakaran kenderaan dan juga nombor pendaftaran kenderaan ni tadi kepada pihak DMV. So DMV ni macam dekat Malaysia adalah JPJ lah. So dia siasat berapa orang bernama Bruce yang memiliki kenderaan tersebut. So selepas diperiksa, DMV ni bagi tahu ada lebih kurang 6,000 Bruce, satu negara dia, yang membawa kenderaan yang sama dengan warna yang sama, iaitu warna merah. So basically selepas selongkar lebih lanjut daripada 6,000 tu, pihak polis cuma jumpa satu sahaja Bruce yang mempunyai rekod jenayah, iaitu Bruce MacArthur yang disiasat tadi tu. Bruce MacArthur ni, rekod jenayah dia adalah dulu dia pernah cuba untuk mencederakan seorang lelaki di dalam kereta dia. So lelaki ni dia buat laporan polis mengatakan bahawa Bruce ni cuba untuk membuat gangguan seksual kepada diri dia, dan disebabkan dia menolak, Bruce decide untuk cekik lah. Tapi Bruce cakap tak ada pun, tu semua salah faham, dan dia sebenarnya dibebaskan pada waktu berkenaan tanpa sebarang siasatan lanjut. So sekarang polis dah rasa macam suspicious lah dekat Bruce ni kan. Jadi apa yang polis ni buat adalah polis cuba untuk memerhatikan gerak langkah seterusnya Bruce MacArthur ni. Mana dia pergi, apa dia buat, ke mana dia bawa Andrew, kalau betul dia yang colek Andrew ni tadi. Setelah diperhatikan, pihak polis sedar bahawa Bruce sebenarnya telah memasuki sebuah rumah di tingkat 19, dan pihak polis macam suspicious, rumah siapakah itu. So pihak polis decide untuk ketuk, and then kalau dia tak nak buka, pihak polis sebenarnya masa tu dah tak teragak-agak untuk pecahkan pintu tersebut. Okay, so selepas ketuk pintu, sebenarnya Bruce secara ajaibnya dia buka pintu tersebut. So bila dia buka, pihak polis pun menyerbu masuk, dan kelihatan Andrew sebenarnya tengah terbaring di atas katil dalam keadaan tangan terikat dan kepalanya dimasukkan ke dalam plastik sampah berwarna hitam. Tapi sebenarnya Bruce masa tu tak buat apa-apa pun lagi dekat Andrew, dan Andrew sebenarnya masih hidup. So pihak polis pun tanyalah pada Andrew, betul ke Bruce ni tak ada buat apa-apa pada dia? So Andrew bagi tahu pihak polis yang Bruce ni tak ada buat apa-apa pun pada dia. Tak ada kasar-kasar, tak ada menyakiti dia. Cuma Bruce ni gay kan. So basically diorang decide untuk menjalinkan hubungan, macam tu je lah. Tapi sewaktu soal siasat, okey, selepas didesak oleh pihak polis, Bruce sebenarnya mengaku bahawa dia telah membunuh dan makan, okey, mangsa-mangsa dia ni total adalah 8 orang,
Dan sepatutnya Andrew ni adalah mangsa dia yang ke-9 yang sebenarnya terselamat disebabkan ketukan pintu oleh pihak polis ni tadi. So kalau tak, Andrew pun adalah mangsa cannibal ni. Sewaktu siasatan dibuat, walaupun dah mengaku, Bruce sebenarnya tetap tak nak cakap di mana dia tanam mayat-mayat mangsa dia sebenarnya. Okey, so polis pun cubalah start fikir sekali lagi daripada awal kat mana possibility lah mayat-mayat tu ditanam. And then polis sebenarnya teringat bahawa barang-barang Bruce ada di rumah Karen. Okay, so diorang pun decide untuk pergi sana and tengok sekali lagi apa yang ada dengan membawa bantuan anjing polis. So anjing ni memberi satu isyarat lah bahawa dia dapat mengesan sesuatu. So supaya tak merosakkan apa-apa barang-barang kat situ, pihak polis decide untuk membuat X-ray lah terhadap pasu-pasu bunga ataupun tanaman-tanaman kat situ. Tanpa disangka-sangka, sebenarnya dalam pasu-pasu bunga yang disimpan oleh Bruce di dalam garaj Karen tadi, dalam pasu-pasu tersebut dapat dijumpai rangka-rangka manusia, iaitu ke-7 mangsanya. Dan mangsanya yang ke-8 sebenarnya dah pun ditanam di laman belakang rumah Karen ni tadi. So pihak polis pun meneruskanlah usaha untuk korek balik dan jadikan semuanya sebagai bahan bukti. Akhirnya Bruce pun mengaku segala jenayah yang dibuat dan mahkamah pun menjatuhkan hukuman ke atas Bruce, iaitu penjara seumur hidup dengan possibility of parole selepas 25 tahun. So sekarang ni cerita pun settle dekat situ sahajalah. So aku rasa that's all for today. Jangan lupa subscribe, like, comment, and jangan lupa aku akan share dengan korang lagi banyak cerita tentang jenayah-jenayah yang pernah berlaku kat dunia ni next time. Okay, see you guys next time then. Bye.